رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi yang berbahagia ini telah mengurniakan kesempatan kepada kita semua, memberi kesihatan yang baik kepada kita, mengurniakan ruang masa kepada kita dapat lagi menyambung kuliah ataupun tazkirah kita. Di sini saya datang kemari setelah berlaku ujian Allah Ta'ala, ujian pandemik ini, dan dikenakan SOP atas sikit. Di atas alasan-alasan musyaqqah ataupun kesulitan yang tertentu, kuliah kita tak dapat disambungkan pada tempoh yang agak panjang. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dapat sambung kembali. Jadi pada malam ni kita pilih sebuah buku ataupun kitab, Syarah Usulus Sunnah. Syarah ni maknanya huraian, asalnya daripada kitab Usulus Sunnah. Usulus Sunnah yang dikarang oleh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ini anak murid kepada siapa? Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Jadi kalau kita tengok sedikit latar belakang dia, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dia lahir pada tahun 164 Hijrah. Wafat pada tahun 241 Hijrah. Wafat pada tahun 241 Hijrah. Jadi tarikh kelahiran dan juga kewafatan imam ini kita kena tahu sebagai satu fakta. Yang pertamanya untuk maklumat diri kita sendiri, yang keduanya untuk kita nak beritahu kepada orang. Mereka ini berpegang kepada akidah apa? Itu kita kena tahu. Sebab dalam akidah ni, sebagaimana yang kita pelajari di dalam pengajian-pengajian akidah kita, dia ada salaf dan dia ada khalaf. Jadi mereka ini generasi salaf. Bukan sahaja berpegang kepada akidah salaf, dia berada di dalam generasi salaf. Ada di kalangan ulama, mereka lahir selepas ulama-ulama khalaf. Tetapi ada sebahagian mereka berpegang kepada akidah salaf, walaupun selepas 500 tahun, selepas hijrah 600 tahun, 1000 tahun, tapi masih lagi ada ulama-ulama yang berpegang teguh dengan akidah salaf. Sebab apa kitab ini menjadi pilihan untuk menjadi bahan muzakarah kita dan juga perbincangan kita? Di antaranya nak mengajak manusia kembali kepada sunnah Nabi SAW. Bila sunnah ini dia lawan kepada perkara tidak sunnah, yang orang sebut bid'ah lah. Bid'ah ini bukan suatu kalimah, suatu lafaz yang kita sebut, ataupun yang mula-mula disebut oleh Imam Ahmad ke, ataupun imam yang lain, imam empat yang lain seperti Syafi'i, Hanbali, Maliki kan, yang mereka ini semua yang disebut sebagai mazahibul arba'ah, pengasas kepada mazahibul arba'ah, pengasas kepada mazhab yang empat.
Sebenarnya individu ataupun orang yang mula-mula sebut perkataan bid'ah ini bukanlah mana-mana imam. Bila kita kata bukan mana-mana imam, termasuklah imam yang 4, bukan mereka dulu mengeluarkan perkataan bid'ah, apatah lagi kita. Bukan kita, mereka memulakan, bukan kita yang menyebut perkataan bid'ah. Individu yang pertama mengeluarkan dan menyebut perkataan bid'ah itu adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu dulu jelas. Kalau tak jelas, mungkin ada pihak mendakwa golongan ataupun individu yang tertentu lah sikit-sikit mengeluarkan perkataan ini, sikit-sikit mengeluarkan perkataan ini, sikit-sikit demo ni tak habis-habis. Seolah-olah perkataan bid'ah itu kita yang mula. Kita yang mula-mula mengeluarkan perkataan itu di atas tujuan dan maksud andaian mereka, di atas tujuan dan maksud untuk memecah belahkan masyarakat. Duk ulang bila mengajar orang awam, orang kampung, duk ulang perkataan tu. Kena ingat, perkataan bid'ah Nabi dulu mula-mula sebut. Jadi kita nak sebut sini, nak ajak kembali kepada sunnah. Sebab penyebaran maklumat palsu ini, hadirin sekalian, bukan mula zaman kita tersebarnya maklumat-maklumat yang tidak sahih, maklumat-maklumat, berita-berita yang palsu ini bukan di zaman kita. Wafat di zaman Rasulullah dah ada cuba pihak tertentu daripada orang munafik umpamanya di dalam hadisul ifki kan, tentang dituduh apa dia Aisyah radhiyallahu anha berzina kan. Pada zaman tu dah ada orang sebar maklumat tak betul. Tetapi dia munafik. Orang yang sebar tu orang kafir, orang munafik zaman Nabi. Tetapi selepas kewafatan Rasulullah, ada orang yang mengaku Islam sebarkan maklumat. Sebab itu untuk menjaga tentang keaslian maklumat ini, nak pastikan maklumat itu datang daripada Nabi yang disebut sebagai hadis Nabi, ataupun maklumat itu disandarkan kepada Nabi padahal bukan daripada Nabi. Lalu ulama letakkan kaedah dalam usul hadis, di dalam mustalah hadis, letak kaedah-kaedah untuk sesuatu hadis itu boleh diterima dan juga ditolak. Bila Rasulullah dah wafat, wujud generasi sahabat, masa tu tersebarnya maklumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal dunia, dia telah dan pernah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali menjadi khalifah ganti daripada Rasulullah, ganti kepada Rasulullah. Tersebarnya maklumat bahawa sebelum Rasulullah wafat, dia mewasiatkan kepada Sayyidina Ali akan ganti dia menjadi khalifah. Aisyah dengar maklumat ni. Maklumat ni tuan-tuan boleh baca di dalam kitab Kanzul Mutawari, syarah kepada Sahih Bukhari yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Saya baca kitab tu bila saya mengaji hadis dulu. Saya terkejut. Rupanya masa tu tersebar dah maklumat-maklumat palsu. Bukan sekarang ni 1000 tahun lebih, lagi lah banyak. Lalu dia nak tolak berita-berita dan maklumat palsu ini, diterangkan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah wafat di mana? Dia kata Rasulullah wafat di atas pangkuan aku. Kalau kita mengaji sahih dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain, bab tentang kewafatan Nabi, dan Sahih Bukhari dia ada satu tajuk, bab tentang kewafatan Nabi. Apa yang dituturkan, apa yang diungkapkan, apa yang dilafazkan daripada mulut Nabi sebelum dia meninggal dunia, bukan wasiat kepada Sayyidina Ali supaya dia diangkat menjadi khalifah setelah kewafatan dia. Dan juga tidak Rasulullah menyebut ummati itu tak ada juga. Duk sebar musim-musim maulid musim-musim ceramah maulud kan. Rasulullah punya sayang kepada kita semua, pada saya, kepada tuan-tuan, ingat nak mati pun dia sebut ummati. Banyaklah maklumat-maklumat yang tidak sahih yang disebarkan dalam masyarakat. Maknanya bukan zaman kita sekarang, Rasulullah wafat lagi banyak. Jadi Aisyah kata Rasulullah wafat atas pangkuan aku tak dengar dia sebut benda tu. Wasiat kepada Sayyidina Ali ke, sebut ummati pun tak ada. Lalu Aisyah sebut, dia baca hadis, dia kata apa yang Rasulullah sebut? Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Dia rindu sangat nak bertemu dengan sahabat yang rapat, teman yang rapat. Teman yang rapat ini, sebahagian ulama kata Rasulullah rindu sangat, cinta sangat nak bertemu dengan ruh para nabi yang terdahulu. Sebab dalam Quran sebut Rafiqul A'la tu maknanya ada 4 golongan.
wa man yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, Rasul, mereka bersama dengan Nabi, Siddiqin, orang yang percaya kepada Nabi-Nabi, percaya sungguhlah, beriman betul-betul kepada para Nabi ini, Siddiqin, seperti Abu Bakar As-Siddiq, syuhada, salihin, 3-4 golongan. Jadi sebahagian ulama kata Rasulullah rindu nak bertemu dengan roh-roh mereka, yang dimaksudkan dengan Rafiqul A'la. Tapi pendapat yang kedua kata tak, yang paling tepatnya Rafiqul A'la Allah, sebab dia adalah hamba Allah. Semua kita ni nak jadi hamba Allah, betul kan? Betul tak? Sebab itu kita berusaha nak jadi hamba Allah Ta'ala. Seluruh orang Islam itulah cita-cita mereka. Tetapi siapa daripada kalangan manusia ni yang Allah iktiraf dia sebagai hamba? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala iktiraf Nabi sebagai hamba. Apakah usaha-usaha, amalan-amalan, pengorbanan-pengorbanan yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang begitu besar sehingga melayakkan Nabi SAW diangkat sebagai hamba Allah. Diiktiraf, bukan sahaja diangkat, diiktiraf dan diistiharkan kepada manusia. Ini hamba aku. Jadi sudah tentu Rasulullah nak mati, nak rindu, nak bertemu dengan Allah. Anak dia pun sebut, selepas ni ayah tidak akan merasa penderitaan dah, tak akan merasai kesulitan dah setelah ayah mati ni. Menangis Fatimah bila dia sebut ayah dia nak mati, kan ada hadis dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Nawawi bawa mari hadis ni, dia letak satu tajuk, menyimpan rahsia orang yang beriman. Dalam tajuk tu kalau kita mengaji kan, tuan-tuan dah mengaji Riyadhus Shalihin kan, bila Rasulullah dah wafat, Aisyah radhiyallahu anha panggil Fatimah. Dia kata, wahai Fatimah, aku tengok sebelum Rasulullah wafat, dia panggil kamu, bisik dekat telinga kamu. Bisikan yang pertama, kamu sedih, kamu menangis. Pernah dengar hadis tu kan? Bisikan yang kedua, kamu senyum seronok, gembira. Aku nak tahu apa rahsianya. Maknanya rahsia ni kita kena simpan. Jadi setelah wafat Rasulullah, aku nak tahu apa rahsia, apa keistimewaannya. Sebab Fatimah ini dianggap sebagai penghulu kepada wanita syurga. Ulama khilaf lah, sama ada apa dia Maryam ke, sama ada Khadijah ke. Tapi dia tersenarai di dalam perbahasan ulama, tersenarai dia dianggap sebagai ketua kepada wanita syurga. Lalu Aisyah tanya apa rahsianya. Dia kata bisikan yang pertama, Rasulullah kata ayah akan meninggal dunia. Sebab tu aku menangis. Sedihlah menangis. Sebab apa ketawa? Sebab Rasulullah sebut antara keluarga kita ini, aku orang yang pertama menyusuli kewafatan Rasulullah. Betul sungguh. 6 bulan selepas itu Fatimah radhiyallahu anha meninggal daripada kaum keluarga yang lain. Bila meninggal dia seronok. Tuan-tuan, kalau kita ni doktor pakar kata, pak cik, encik, abang, kami dalam kajian kami, ilmu kami, pak cik ni 6 bulan lagi akan meninggal dunia. Macam mana Zaid? Seronok ke? Oi, Zaid pun ketawa, kau aku akan mati. Seronok ah. Betul tak? Dia buat macam tu. Ha? Abang rasa macam tu tak? Kau tahu tercabut habis wayar-wayar habis tangan dia kan? Dah nak mati 6 bulan lagi. Boleh tak buat macam tu? Tak, Fatimah seronok. Dia akan bertemu dengan Rasulullah, yakni ruh Rasulullah. Bila dia Rasulullah mati, dia pun mati seronok, bertemu di alam barzah. Sebab itu kita kena yakin, kita yang belajar sunnah ni kena yakin, bukan semestinya bila mati ni mesti takut, mesti derita. Ular syujaratul aqra, kalau jengking duk bayang dalam kubur ni. Bukan sahaja satu gambaran yang menakutkan, dia ada juga mati ni seronok. Bagi orang yang beriman dia seronok. Sebab itu Rasulullah seronok, Fatimah seronok nak mati. Kita ni takut sebab kita banyak dosa. Kan doa yang kita baca ketika kita sembahyang jenazah kan, Allahumma abdilhu daran khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi, zaujan khairan min zaujihi kan. Gantikanlah
pasangan dalam kubur ni lebih baik daripada pasangan atas dunia, rumah dalam kubur ini, kediaman dalam kubur lebih baik daripada kediaman atas dunia, penghuni-penghuni dalam kubur ini lebih seronok daripada penghuni-penghuni di atas dunia. Maknanya kita berjumpa dengan penghuni-penghuni kubur yang menyeronokkan, yang suka, yang seronok sebab duduk satu alam lain. Sebelum kita nak masuk kitab ni, kita pergi mukadimah sikit supaya kenapa penting kita belajar sunnah. Sebab nama pun usul sunnah, syarah usul sunnah. Dia ada lebih kurang 50 je. Matan-matan kata-kata Imam Ahmad. Yang lain tu yang panjang-panjang tu syarah dia. InsyaAllah kalau tamat kita itu, kita faham antara sunnah dan lawan bagi sunnah. Jadi sebenarnya mati ni seronok. Sebab tu Rasulullah seronok, para sahabat seronok. Sebab raudatun min riyadil jannah, hufratun min hufrinna. Taman daripada taman syurga. Seorang bayi kan, bila dia duduk dalam kandungan ibu dia, ketika ibu dia mengandung, duduk dalam kandungan dia seronok sebab dia makan minum tak payah dia cari sendiri. Keselamatannya dijaga oleh ibu dia, dia seronok duduk dalam kandungan. Seolah-olah kalau boleh nak duduklah sampai bila-bila, tak nak lahir, tak nak keluar. Tetapi bila dia lahir, duduk alam dunia, dunia ini lebih luas. Dunia ini lebih seronok daripada dunia dalam kandungan ibu dia. Suasana di dalam rahim. Dunia ni lebih seronok bagi dia. Tanyalah tuan-tuan pernah jadi bayi kan? Sekarang ni seronok ke dalam perut seronok? Seronok sekarang duduk atas dunia. Tak nak dah keluar daripada dunia, betul tak? Tak nak keluar daripada dunia, tak nak mati, tak nak pisahkan dengan dunia. Tiba-tiba mati lebih seronok daripada hidup atas dunia sebab taman daripada taman syurga. Yakin tak? Tak yakin Al-Quran hadis sebut? Mati seronok. Tapi bagi orang yang beriman, kena jadi orang beriman lah. Oh, duduk dalam kubur ni seronoknya, duduk alam barzah ni seronoknya. Tak nak keluar daripada alam barzah, tak nak berpisah daripada alam barzah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bangkitkan di hari kiamat pula, masuk dalam syurga. Lagi seronok. Lagi seronok duduk dalam syurga ni tuan-tuan. Lebih seronok daripada keseronokan yang diperolehi dalam kubur. Itulah maknanya perjalanan hidup kita. Tu saya tak boleh lupa bila saya tengok gambar dalam WhatsApp tu Haji Bahari kan. Sebab bila saya mengajar, saya tengok kiri, tengok depan, tengok kanan. Bila tengok kiri ni ada, tengok dia tak ada dah. Allah, rasa sedih lah. Dia mendahului kita. Semoga Allah Ta'ala terima amalan kebaikan, ibadat-ibadat yang dia buat. Kita minta kita dapat juga mengikuti jejak langkah orang-orang yang beriman yang mati dulu daripada kita. Okey, yang seterusnya, Imam Ahmad ini yang dipanggil sebagai gelaran apa dia? Apa gelaran kepada Imam Ahmad Muhammad? Kalau Imam Syafi'i dia panggil Nasirus Sunnah. Imam Ahmad Muhammad apa gelaran dia? Ingat tak? Dia panggil Imamus Sunnah. Imam kepada orang-orang yang nak membawa sunnah. Hebatnya latar belakang Imam Ahmad ni tuan-tuan. Bila dia berada di dalam sebuah pemerintahan yang dikuasai, akidah pemerintah itu, mereka telah memiliki atau berpegang dengan akidah apa? Akidah Mu'tazilah, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara pegangan Mu'tazilah apa dia? Quran itu makhluk. Itu salah satu contohlah yang semua kita baca dalam sejarah itu yang didedahkan. Di sudut asasnya tuan-tuan, pemikiran Mu'tazilah ini dia berfikir secara logik. Setiap sesuatu benda yang makul, benda yang boleh masuk oleh akal. Sesuatu perkara yang akal tak boleh terima tuan-tuan, akal menafikan. Sebab apa? Tak masuk. Menafi tu sebab tak masuk akal lah. Maka itu bukan agama, itu bukan Islam, itu benda yang salah. Kebenaran asasnya boleh diterima oleh akal. Tengok, kena faham elok-elok. Itu asas pemikiran. Kebenaran itu berasaskan logik. Kalau tak logik, itu bukan Islam, itu bukan agama, itu bukan kebenaran. Daripada pemikiran Mu'tazilah itulah pecah lagi dan bersambung pemikiran itu sehingga sekarang. Kalau tidak logik, itu bukan Islam, itu bukan kebenaran. Kebenaran berasaskan kepada logik. Sedangkan Saidina Ali sebut,
Perkataan Sayyidina Ali diambil oleh ulama-ulama hadis, di antaranya Imam Abu Daud. Dia masuk di dalam kitab Sunan Abu Daud di dalam membahaskan bab tayammum, bab mashu alal khufain, bab mashu alal khufain, sapu di atas dua khuf. Sayyidina Ali kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalu khuffi aula bil mashi min a'lahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaih." Kalau agama ini didasari dengan logik akal, nescaya khuf disapu di sebelah bawah. Tapi aku tengok Nabi sapu ke atas. Bukan semua perkara kita kata tak ada logik, ada. Dan tidak semua perkara dia logik, tetapi ada dalam perkara ini, agama ini dia logik. Tapi bukan semua perkara kita pukul dengan logik. Khususnya perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah. Sebab akidah ni benda yang perlu diimani, dipercayai, bukan difahami. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil benda ghaib. Mula-mula dia kata jangan syak. Benda ghaib ni benda kita faham ke benda kita tak faham? Benda yang tak nampak macam mana kita nak faham? Dia suruh iman. Aminu billah wa rasulih. Beriman dia suruh percaya walaupun tak faham. Macam mana nak kena belasah dalam kubur ni? Siksa kubur ni macam mana? Dalam neraka ni begini. Macam mana ni? Benda yang tak faham, tetapi bila disebut dalam Quran hadis, kita kena pegang, kena terima dan kita kena yakin. Semalam saya sebut sikit tentang perbahasan di Baitur Ridwan tentang asyhadu kan. Bila asyhadu tu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maknanya segala kata-kata Allah tu kita kena terima lah. Bukan kita terima Allah sahaja sebagai Tuhan. Segala kata-kata dia sebut dalam Quran kita kena terima. Isunya sekarang, orang hanya boleh menerima Allah sebagai Tuhan. Tetapi segala firman Allah, kata-kata Allah yang Allah Ta'ala menceritakan tentang dirinya, dinafikan. Sebab itu kita nak kena faham tentang usul sunnah ini di antara perkara yang dibahaskan di dalam kitab yang kita akan baca ini insya-Allah. Dan imam-imam yang empat ini hadirin sekalian, semua mereka adalah berpegang dengan akidah salaf. Berbeza hanya di sudut furuk kepada fiqh. Asas fiqh ni macam kita sembahyang, puasa, zakat, haji, semua kata sembahyang wajib, zakat, haji, puasa wajib, semua yakin. Perbezaannya di sudut furuk kepada fiqh, cabang kepada fiqh. Tetapi di sudut akidah, mereka pegang dengan akidah apa? Berpegang dengan akidah salaf. Banyaklah bukti-bukti kalau tadi kita sebut kewafatannya. Kewafatan imam yang empat. Sebelum wujudnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab tu tak boleh kita nak kata demo ni pun, yang empat ni, Imam Syafi'i, Hanbali, Malik, Hanifi pun, demo pun berpegang dengan khalaf, berpegang dengan Asy'ariyah, berpegang dengan Maturidiyah. Kena jelas. Mati yang empat, lahir yang ni. Beberapa tahun selepas tu baru lahir. Takkan lahir-lahir terus buat mazhab, terus tulis suatu pemikiran. Tak. Dia belajar dulu melalui proses yang panjang. Sebab itu, bila ada golongan yang nak ajak orang kembali kepada sunnah, itu bukan benda baru. Sebagaimana perkataan bid'ah tadi bukan benda baru. Mengajak manusia kembali kepada akidah salaf ni bukan kita yang mula-mula. Ulama-ulama dulu dah buat. Setelah melihat penyimpangan demi penyimpangan, penyelewengan demi penyelewengan. Selepas Rasulullah wafat saja timbulnya beberapa penyelewengan. Wujudnya nabi-nabi palsu. Di antaranya Musailamatul Kazzab, individu mengaku nabi palsu dan maklumat-maklumat yang palsu. Lepas tu lahirnya imam yang empat ni, bertambah-tambah maklumat-maklumat palsu yang sampai kepada mereka, lalu mereka ajak orang berhujah, berdebat menentang golongan-golongan bid'ah. Jadi yang bawa sunnah ni bukan orang sekarang, kita yang mula-mula, dan bukan kita ini suatu gerakan baru yang menyimpang daripada apa yang dilalui, apa yang dibuat oleh imam yang empat. Hadirin sekalian, kalau kita baca di dalam kitab ini, kitab apa ni? Banyak, saya buat kitab risalah kecil-kecil ya, supaya senang nak rujuk. Al-Bid'ahul Munkarah.
Bukan Aziz Bah yang tulis, bukan Syekh Saleh Utsaimin yang tulis, bukan Syekh Fauzan yang tulis, bukan Albani yang tulis. Sebab apa saya sebut individu tu? Saya bawa buku imam ulama ini, individu ini bermazhab Maliki. Maknanya dia berpegang pada mazhab. Salah satu daripada mazhab yang 4 iaitu Dr. Wahbah Zuhaili. Dan dia pernah mendapat tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia selepas Dr. Yusuf Qaradawi. Dia dah meninggal dunia. Seorang ulama daripada Syria. Salah seorang ulama antarabangsa yang diiktiraf. Saya nak sebut dalam buku ni, dan saya pun dah baca habis buku ni. Dah mengajar beberapa tempat, alhamdulillah dah tamat. Saya nak ambil sedikit apa yang disebut dalam buku ini tentang latar belakang imam yang 4. Dia kata wa ubadiru ilal qawli kadzalika bi annahu laysa hunaka mazhab wahabiyyin la fil aqidati wala fil ahkam syar'iyyati. Di sana dia kata, di sini aku nak menegaskan, di sana tidak ada mazhab yang disebut sebagai mazhab Wahabi. Di sana, di sudut realiti ini yang berada di dalam dunia ini, tidak ada suatu mazhab yang disebut sebagai mazhab Wahabi, la fil aqaidi wala fil ahkam syar'iyyah. Tidak di sudut akidah. Ini akidah Wahabi. Akidah Wahabi ni mujassimah, mumassilah, musyabbihah, mentajsimkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala sama dengan makhluk, sama dengan baharu. Tak ada. Dia ni masih berpegang kepada mazhab. Dia kata tak ada mazhab yang dalam bab akidah disebut akidah Wahabi. Wala fil ahkam syar'iyyati, tidak ada juga fiqh Wahabi. Ni tengok, nak kenal Wahabi ni senang je, semayang macam Ultraman. Ada orang sebut macam tu. Sedangkan dalam akidah tidak ada akidah Wahabi, dalam fiqh tidak ada fiqh Wahabi. Kalau kita kata orang Mekah, dia mazhab Hanbali. Saya nak ulang sikit yang saya sebut semalam. Ada orang kata kalau kita belajar 4 mazhab. Contohnya semayang 4 mazhab. Satu mazhab macam ni, mazhab Syafi'i. Takbir macam ni, satu mazhab. Kalau mazhab lain pula macam ni, mazhab ketiga macam ni. Sampai berbelit-belit, akhirnya tak semayang, dia kata, sebab berguling atas sejadah. Itu dah bahaya belajar 4 mazhab. Padahalnya saya belajar 4 mazhab, bahkan di luar daripada mazhab 4 pun kita belajar, tak ada seorang pun daripada malana saya ni berguling dalam masjid. Kami sendiri pun tak berguling dalam masjid nak semayang ni, sebab campur mazhab. Tak. Kita belajar, dan ketika kita nak beramal, kita peganglah salah satu daripada mazhab yang 4. Yang keduanya, yang lebih melucukan, bila sesuatu percakapan berdasarkan kepada andaian. Pertamanya dia sendiri tak faham, merosakkan diri sendiri. Yang keduanya merosakkan orang ramai yang belajar. Tadi semasa minum pagi tadi ada sahabat-sahabat sebut, sebab apa? Dia masa kecil-kecil tu dah dengar lah, kenapa bila semayang kita disunatkan, digalakkan buat macam tu. Saya baru dengar tadi ni. Saya jarang saya makan, saya ketawa. Saya serius lah makan ni, perut tengah lapar. Tadi tengah makan saya ketawa, ada sahabat sebut semayang ni kena buat macam ni. Sebab apa? Saya duk baca kitab, ada pandangan bukan hadis. Hadis ni ulama ambil buat kesimpulan sama ada atas dada, bawah pusat, tu jelas kan. Tapi buat macam ni ada andaian kata, sebab yang andaian yang selalu saya dengar, hati kita duduk dalam, nak tutup hati, takut syaitan was-was. Jadi supaya dia tak boleh cocok hati kita, kita tampal macam ni. Kita tampal, kita tutup sampai 2 tangan. Saya kata letaklah papan ke. Tadi lagi syaitan tak boleh cocok. Kalau andaian tu dia boleh bagi andaian, kita pun boleh bagi andaian. Letak papan ke, besi ke, kayu sini kan. Syaitan tak boleh cocok. Nak cerita ni, ini satu rekaan andaian dia. Cuma andaian yang tak pernah saya dengar, Nabi tak sini, sebab kalau orang kafir mari, dia pegang pedang ni duduk di sini dah. Pedang duduk di sini. Kalau orang tengah mayang tu, orang kafir datang terus jantas ha. Jadi anak murid duk dengar ni, hebat tu guru kita. Semua benda yang dia cakap, semua dia ada alasan. Islam ini rosak kepada ada andaian-andaian yang macam ni, disebarkan oleh golongan-golongan tertentu, dipercayai lah pula ni.
Bukan tuan-tuan lah. Anak murid mengaji tu dia percaya. Ini pok-pok doktor, pok-pok PhD ni mengajar orang. Satu ketika dia mengajar kitab Jawi. Dimasuk boleh, bila nak buat bubur Asyura tu dibolehkan masuk kucing. Anak murid tanya, bubur Asyura bubur kucing? Bubur Asyura masak bubur kucing? Ni pok-pok PhD ni, dia kata mengajar kitab Jawi. Lepas tu anak murid Tok Bilal ni pun tengoklah kitab tu, kucing tu boleh makan ke? Tok Guru, Ustaz, dia kata kucing ni di negeri Arab boleh makan. Orang campur dalam bubur Asyura. Tengok kitab tu tulis kacang. Dia sebut golongan PhD mengajar orang salah baca kitab. Kena sebutlah siapa PhD yang buat macam tu. Jangan kamu reka. Saya nak tolong, sampai nak mengajar saya nak jawab balik ni. Ada tuduhan-tuduhan palsu ni yang anak murid boleh percaya ni. Mana ada kitab sebut macam tu? Tak ada Tok Guru yang Ustaz PhD yang baca salah macam tu. Dia buat andaian, dia kata orang yang buat. Dia buat andaian, dia kata orang yang kata. Sebab tu baru ni saya jawab yang 5 orang Tok Guru yang diangkat menjadi ulama. Mula-mula angkat jadi Tok Guru, lepas tu angkat jadi ulama. Jadi dia cakap apa saja pun betul lah, kerana tak ada orang sanggah. Jadi rosak masyarakat kerana andaian-andaian yang palsu. Dia orang ni buat macam ni, dia orang ni buat macam ni, padahal orang tak kata, dia yang kata. Itu di antara sebab kenapa kitab Syarah Usul Sunnah ini menjadi pilihan. Dan bila kembali kepada sunnah ini, bukan bermaksud kita menolak mazhab. Ini pun satu benda yang kita kena terang, kena jelas. Kita ni pun memang dah faham, tapi golongan tertentu mengatakan kita menolak mazhab. Pokok ni menolak mazhab. Sedangkan orang yang belajar sunnah, golongan yang belajar sunnah ni dah paling kuat berpegang kepada mazhab. Bukan satu mazhab saja, bahkan berbagai-bagai mazhab kita pegang. Dan kehebatan orang yang mengaji secara sunnah ini bukan sahaja dia mengiktiraf satu imam, satu mazhab, bahkan semua imam-imam dan mazhab-mazhab yang diiktiraf di dalam Islam, yang dianggap dikira sebagai mazhab yang mu'tabar, dipegang semua. Tak mana salah. Tak mana salah, kita pegang semua mazhab. Jadi pening. Okey, cuba sebut secara jelas siapa yang pening mengaji 4 mazhab. Bila belajar 4 mazhab ini lebih memudahkan kita untuk beramal. Dan di sudut fakta, di sudut realiti amalan masyarakat sebenarnya dah bercampur mazhab. Sebagai contoh, bila kita nak sembahyang, nak puasa, kita diajar sejak kecil lagi. Dan di dalam kitab Idaman Penuntut, kitab Jawi dia ada sebut, digalakkan kita niat puasa malam pertama selama sebulan. Nawaitu sauma syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Kod pada malam-malam yang berikutnya terlupa niat. Sebab malam yubatitil laila yubatiti siyama fil lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, tidak ada puasa baginya. Maknanya kena ada niat. Jadi untuk memudahkan orang nak berpuasa supaya takut terlupa malam-malam yang berikutnya, malam pertama pasang sebulan. Pasang sebulan tu mazhab apa? Pasang niat sebulan. Mazhab Maliki. Kita berpuasa ikut mazhab apa? Batal puasa, tak batal puasa ni ikut mazhab apa? Sah puasa, syarat puasa, batal puasa ikut mazhab Syafi'i. Niat tadi ikut mazhab Maliki. Puasa ikut mazhab Syafi'i. Habis puasa sebelum sehari, sebelum raya, kena bayar zakat fitrah wajib. Tuan-tuan bayar dengan duit. Tuan-tuan bayar dengan duit ke dengan beras? Majoriti, kita kata majoriti, walaupun ada juga individu yang bayar dengan beras, makanan asasi kan. Majoritinya bayar dengan duit. Mazhab apa pula tu? Hanafi. Dalam satu bulan je dah 3 mazhab kita campur. Kenapa ada individu pendakwah kata tak boleh campur, tak boleh campur. Di sudut realitinya banyak benda lah. Ini salah satu contoh je. Dah banyak bercampur. Sebab tu kita baca dalam kitab-kitab fiqh, saya sebut nama supaya individu ni live ni kan, dia boleh baca balik kitab ni. Kitab kecil lah saya sebut, Idaman Penuntut. Dalam bab
puasa ni dalam bab zakat fitrah. Dia kata bila ulil amri, raja pemerintah memutuskan untuk bayar dengan duit, maka rakyat boleh ikut. Walaupun rakyat itu dalam mazhab Syafi'i. Bila kita bertaklid, taklid ni kita ikut mazhab kan. Mana-mana mazhab, mazhab 4 Syafi'i, Hambali, kita taklid lah. Kita ikut bila kita amalan kita ni terkena di nota kaki di bawah tu pula dia sebut al-ami la mazhaba lahu. Orang awam tidak ada mazhab. Tidak ada mazhab maksud di sini bukan tolak mazhab. Dia tidak pegang satu-satu mazhab sahaja. Itu kaedah. Disebut dalam kitab mazhab Syafi'i. Maknanya dia bila amalan dia terkena dengan mana-mana mazhab, sahlah ibadat dia. Sahlah ibadat dia. Dan kalau kita baca di dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini pengarang yang sama Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam Muqaddimah tu tuan-tuan, kalau kita baca, dia kata kita boleh wa yajuzu talfidu kulli mazhabin. Tafidu kulli mazahib wa in adda ila talfid. Kita harus mengikut berbagai-bagai mazhab walaupun membawa kepada gabungan. Orang kata mazhab rojak. Mazhab apa? Rojak campur, mazhab nu campur. Kan rojak ada timun, ubi sengkuang, mempelah. Campur neneh kan? Mazhab ni kita campur. Adakah merendahkan agama Islam? Tak. Memartabatkan lagi agama Islam. Dan kalau kita baca di dalam kitab Yas'alunaka fid din wal hayah, boleh berwuduk di dalam satu mazhab Syafi'i umpamanya. Dan sembahyang ikut mazhab lain. Benda tu ma'ruf kalau orang mengaji, kalau orang yang baca kitab. Dan di dalam kitab Irsyadul Fuhul, usul fiqh yang dikarang oleh Alamah Syaukani, dia memetik beberapa pendapat imam, di antaranya Imam Nawawi. Tak semestinya kita iltizam di dalam satu mazhab itu, di dalam satu bab. Contohnya sembahyang, daripada bab ambil sembahyang batas sembahyang ni satu mazhab je. Tak, kita boleh campur. Dan ada ulama yang tak menerima talfiq. Betul, kita pun faham, kita tahu ada ulama tak boleh terima campur-campur ni. Satu-satu mazhabnya. Tetapi mazhab-mazhab ini hasil daripada mereka jumpa hadis-hadis Nabi, dibuat satu kaedah, lepas tu pandangan-pandangan para sahabat. Jadi hak Rasulullah sembahyang ni ikut mazhab apa? Kalau kita kata mesti kena pegang satu mazhab. Saya tidak menolak mazhab, saya mazhab Syafi'i. Saya nak sebut saya mazhab Syafi'i walaupun saya mengaji mazhab Hanafi pun di Pakistan, di pondok saya mengaji mazhab Syafi'i, saya mazhab Syafi'i, bukan saya tolak mazhab-mazhab yang lain. Cuma saya nak ceritakan perlu terbuka, perlu kita mempelajari fiqh secara terbuka untuk memudahkan kita beribadat. Soalan saya tak terjawab lagi. Rasulullah sembahyang ikut mazhab apa? Kalau nak kerah dengan mazhab, apa yang dia buat, ibadat dia berdasarkan kepada wahyu. Mazhab lah kena ikut dia. Dulu sebelum berlakunya Allah Ta'ala uji kita dengan Covid kan, saya mengajar lama dah duk cerita masalah jumlah ataupun bilangan orang sembahyang Jumaat. Saya kata ada pandangan 2 orang pun boleh. Dalam Sahih Bukhari, al-isnani fama fawqahuma fajama'atun. Imam Bukhari kata 2 orang ataupun lebih daripada 2 orang, maka terdirilah jemaah. Terdirilah jemaah. Sembahyang jemaah sekurang-kurangnya 2 orang. Bila terangkat jemaah, terangkatlah Jumaat. Kalau 6 orang, 10 orang, 15 orang, bawah daripada 40, 38 lagi lah boleh kan? Lagi ramai lagi boleh. Masa tu orang kata saya ni tak betul, sesat. Ini itulah masalahnya, Wahabi-Wahabi ni bagi pandangan tak ada maklumat, tak ada fakta, tak ada dalil. Sedangkan kita baca dalil. Ketika saya mengajar Bukhari, saya sebut perkataan itu dan saya kemukakan pendapat-pendapat ulama. Sebab di dalam hadis yang sahihnya tidak menyebut angka. Jadi angka ni andaian lah. Hak sahih tak ada. Bila berlaku Covid ini, tak boleh masuk masjid ramai-ramai. Itu bawa dakil. Orang Penang kata bawa dakil. Bawa dakil. Tak boleh sembahyang 40. Mula-mula dulu 6 orang. 6 orang je. Itu pun Imam bila siap AJK 6 orang yang tak lebih. Bila ada fatwa pandangan kata boleh, demo pun beramai. Saya senyum je, saya tak kata apa.
Sebab aku cakap lama dah, kamu kata sesat. Ada beberapa orang telefon duk cakap geng pengajian ni, dia mau sembang sama-sama demo. Demo adalah grup WhatsApp di pengajian tempat saya tu. Apa Ustaz Fakrul sebut dulu betul. Dah kita dah duk kata dia sesat. Kita yang duk kata dia Wahabi. Sekarang ni kenapa orang buat pula? Maknanya benda tu ada. Sebab tu bila kita cerita, kita mengaji berdasarkan kepada fakta, kepada sandaran. Okey, sekarang ni mungkin ada masanya orang tolak. Sebab benda tu tak berlaku. Tiba-tiba jadi dia orang pegang balik. Sebab tu jangan susah hati kita cerita walaupun kadang-kadang benda tu tak berlaku lagi. Sebab apa yang diistihadkan oleh ulama kadang-kadang tak berlaku di zaman dia. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dulu akan datang baru jadi. Di antaranya istihad Imam Syafi'i. Di antaranya istihad apa? Mungkin tak berlaku di zaman dia. Kalau berlaku pun tak banyak, tetapi berlaku ke depan mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun setelah dia mati berlaku istihad dia tu, apa andaian dia, pandangan dia betul. Saya bagi satu contoh. Pandangan dan istihad P.Ramlee. Bila dia orang makan di kedai kopi tu, orang ada pakai lebay tu, dia tinggal lari. Sebab dia tahu orang depan tu nak kenal dia. Minta kopi tambah makanan lagi tu mah. Dia kata, tak, kawan dia kata dia tipu kita. Hai, takkan untuk lebay menipu. Dia kata tu berpuluh tahun lah tu. Sekarang ni bukan sekadar pakai lebay, pakai serban tutup telinga pula, ada yang sebelah, ada yang dua belah, memang tipu. Andaian ni betul tak? Banyak cerita-cerita benda-benda maklumat-maklumat yang palsu, direka, lepas tu dia kata inilah golongan tertentu buat macam ni. Semalam saya sebut satu benda kan. Orang mengandaikan bahawa golongan Wahabi ni mengatakan Allah Ta'ala ada mulut. Itu satu yang saya nak sebut. Antara yang ketara mereka menjisimkan sifat zat Allah. Sifat zat Allah seperti tangan, kaki, muka, mulut. Mulut ni tak pernah kita dengar. Ambil di mana orang berpegang kepada akidah salah ni kata Allah Ta'ala ada mulut? Bercakap, ya kita terima. Wa kallama Allah Musa taklima. Bila kita kata Allah Ta'ala itu bercakap, kalam, ada sifat kalam. Bercakap ni mesti dengan mulut. Dengan mulut tu siapa cakap? Dia yang buat tuduhan. Jadi anak murid kata, Tok Guru sebut macam tu, takkan Tok Guru nak menipu. Sudah tentu Tok Guru ada maklumat. Itu yang bahaya. Bila kita mengaji, kita banyak 100% bersandarkan kepada taklid tanpa perbahasan, tanpa kita tanya dalil, tanpa kita tanya Tok Guru di manakah alasan, di manakah hujah pendapat yang demikian. Orang kata kita ni bukan mujtahid. Memang betul saya bukan mujtahid, tuan-tuan pun bukan mujtahid. Tetapi kita nak naik satu peringkat daripada taklid kepada itba'. Apa makna itba'? Maknanya kita mengikut sesuatu itu dengan dalil. Kita mengikut sesuatu itu dengan hujah. Yang tu yang perlunya kita mengaji berdasarkan kepada fakta. Okey, kita bacalah sikit maknanya muqaddimah di dalam kitab kita ini sebelum kita masuk perinciannya. Kalau tuan-tuan tengok di dalam muka surat yang berapa tu? Dalam muqaddimah muka surat 7. Dia kemukakan hadis Nabi SAW sebagai bukti kebenaran terhadap sabda Nabi SAW. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu wa yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akan membawa, menanggung ilmu ini setiap orang yang adil. Pada setiap generasi ada orang yang adil, orang yang amanah dengan ilmu dia. Dia akan membawa ilmu hadis Nabi SAW. Di atas tujuan dan maksud di sini dia kata menolak penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Golongan yang melampaui batas ini wujud di setiap zaman. Dia melampaui batas-batas agama. Apa yang dia sampaikan, dia mengatakan inilah sebahagian daripada ajaran agama. Dia melampau pula terhadap pegangan dia, pegangan-pegangan yang ekstrim, yang melampau itu, yang syadid, lalu mempengaruhi orang ramai. Jadi golongan hadis ini contoh, perbetulkan
menentang golongan ini. Kerana agama Islam ini adalah agama yang pertengahan, bukan agama yang melampau. Jadi generasi yang bawa sunnah ini, yang menyebarkan hadis Nabi SAW, menentang golongan-golongan pelampau di dalam agama. Dan kedustaan para pendusta. Ramai ada pendusta zaman sekarang. Bila kita kata dia orang marah, bila kita bongkarkan, tengok puak-puak ni, semua orang buat semua tak betul, orang cakap semua tak betul. Padahalnya apa yang mereka cakap tu memang tak betul. Boleh meragui perawi-perawi yang siqah, betul ke? Perawi yang siqah boleh jadi menipu. Kalau menipu Quran kita tak boleh percaya lah. Quran itu dibawa oleh perawi yang siqah. Jadi hadis-hadis Nabi ni dalam Quran tak cerita 5 waktu kita sembahyang. Quran kata aqimus solah, sembahyang je. Yang menceritakan sembahyang 5 waktu ini daripada hadis. Hadis ini dibawa oleh perawi-perawi yang siqah. Maka sembahyang 5 waktu kita tak boleh sembahyang. Boleh jadi perawi yang siqah ni dia menipu. Puasa bulan Ramadan, puasa tak wajib. Sebab puasa daripada hadis. Quran kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Suka kita nak puasa bulan bila pun. Quran tak cerita. Kita nak puasa bulan apa pun terpulang. Syawal ke, Zulkaidah ke, Muharram ke, bulan Safar ke terpulang. Mana ada cerita dalam Quran kita puasa sebulan tu bila wajib puasa. Kita nak puasa bulan Ramadan ni sebab apa kita puasa bulan Ramadan? Dia mana kita ambil dalil puasa wajib bulan Ramadan sebulan? Bukan daripada hadis kan? Hadis ni siapa yang bawa? Kita kata perawi hadis lah. Perawi hadis boleh percaya ke? Sebab kita tak tengok sendiri apa yang disebut oleh Rasulullah. Kita tak lahir di zaman Rasulullah. Jadi kesimpulan yang saya nak sebut di sini itu andaian yang terlalu banyak. Inilah yang dipanggil penyimpang. Kita bergolongan hadis menentang golongan-golongan yang dusta terhadap agama, pelampau agama, dusta terhadap agama. Yang keduanya dipanggil apa dia? Ta'wilal jahilin. Takwilan andaian orang yang jahil. Jahil ni dalam bahasa Arab kan. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayunya jahil ni apa? Kita terjemahkan jahil ni dalam bahasa Melayu ni orang panggil apa? Bodoh lah. Takwilan orang-orang yang bodoh. Setiap benda mesti ditakwil, mesti diejaz. Ejaz daripada maksud asal. Contohnya apa? Bila dalam hadis sebut Allah Ta'ala turun ke langit dunia ini 1/3 malam. Mereka tanya balik, hadis ni tak boleh pegang secara zahir. Turun ini maknanya turun rahmat. Memang adalah pandangan ulama turun rahmat. Ada yang kata malaikat turun, kita boleh terima yang tu. Tafsiran-tafsiran yang sahih kita boleh terima walaupun berbeza. Turunnya Allah Ta'ala langit dunia itu turun rahmat. Dibawa rahmat turun. Malaikat bawa rahmat turun. Ada yang mengatakan apa dia? Turunnya malaikat kita boleh terima. Tetapi kalau kata Allah Ta'ala sendiri turun tak boleh terima. Sebab apa? Turun itu sifat bagaimana kafiat turun. Turun itu sama ada dengan harakat. Harakat maknanya pergerakan. Daripada satu tempat ke satu tempat. Satu tempat ke satu tempat. Itu harakat, pergerakan itu sifat apa? Bukan sifat baru. Bukan sifat makhluk. Tak boleh kata turun. Sebab turun dia melibatkan pergerakan. Yang keduanya an-naqlah, perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain, daripada atas ke bawah. Perpindahan itu sifat apa? Bukan sifat makhluk. Bukan sifat baru. Ya, maka hadis itu tak boleh pakai secara zahir. Sebab andaian tu terlalu kuat kepada andaian. Jadi kalau orang kata turunnya Allah Subhanahu Wa Taala turun zat, tak boleh terima. Sedangkan ulama salah kata macam tu. Cuma apa yang dinafikan apa? Yang dinafikan kafiat. Kafiat tu macam mana? Wallahu alam. Sebab itu dia kata amir ruha kama ja'at bila kaifin. Jelas. Bukan amir ruha kama ja'at saja, jangan berhenti situ. Ulama akan sebut amir ruha kama ja'at bila kaifin. Saya baca perbahasan ulama tentang ayat ini, sama ada Quran, hadis, ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat sifat, lalu je. Sebagaimana dia datang, dia kata tangan-tangan lah, nuzul-nuzul lah, muka-muka lah. Pegang isbat ayat itu. Isbat ayat dan isbat makna ayat. Cuma yang dinafikan kafiat. Kafiat tu kita tak tahulah macam mana.
Cuma apa yang saya nak sebutkan di sini, bila belajar ilmu secara andaian, kalau macam tu macam ni, kalau macam tu macam ni. Sedangkan andaian tu ada sebut tak dalam Quran hadis? Tak ada. Jadi menyebabkan andaian-andaian itulah berlaku kekeliruan di dalam masyarakat. Jadi tugas kita sekarang ni, walaupun cabaran ni besar, berat tugas kita ni, bila kita nak cerita hak sengoti ni. Sengoti tu apa dia? Hak sengoti, tak tahu, seorang pun tak tahu. Orang Penang tak tahu tak? Orang Kelantan dah sini tak ada. Benda hak betul di Quran hadis ni, hak tu menjadi cabaran. Orang kan menceritakan, melabelkan kita ni begini, membuat sesuatu usaha supaya penyebaran maklumat sunnah ini tidak berkembang. Dia akan buat macam-macam cara. Jadi kita ni kena tahan lah. Sebab apa yang cabaran yang kita hadapi sehari dua ni tak sehebat Nabi. Lebih dahsyat Nabi ni. Sampai orang nak bunuh, orang nak belasah Nabi ni kan. Para sahabat pun begitu. Imam Ahmad bin Hanbal yang kita akan baca kitab ni, sampai dia masyhur, dia ditangkap oleh pemerintah Mu'tazilah yang banyak pakai logik ni. Diikat badan dia. Sejarah ni masyhur, semua orang tahu. Dia sepak. Saya ada baca satu buku yang dikarang oleh ulama Mesir tentang perjalanan Imam Ahmad ni masa nak pergi ke penjara 2-3 hari, seminggu sebelum dia nak dihukum sebab tu kan. Ulama-ulama pergi pujuk dia. Mengakulah Quran ni maknanya baharu. Kamu akurlah kehendak pemerintah, nanti kamu kena belasah. Malu depan anak murid ni, anak orang ramai ni. Kamu malu. 2-3 hari dekat nak dijatuhkan hukuman ni, dipujuk lagi supaya akur dengan pandangan pemerintah. Sampai sehari lagi pun dia nak kena dipujuk supaya terima Quran ini baru. Dia kerah, tetap istiqamah sampai dia dimasukkan dalam penjara, diikat dan disebat. Lalu dia sebut satu kata-kata yang sangat menyentuh hati kita sebagai orang yang beriman. Dia kata, "Lau sakatal alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famata yatabayyanul haq." Bila orang alim, orang yang reti, orang yang tahu, diam di atas sesuatu kebenaran, famata yatabayyanul haq, bila kebenaran itu terselah. Bila orang alim diam taqiyatan. Taqiyah ni sebab apa? Taqiyah ni maknanya berpura-pura, bersembunyi, berselindung, tak berani nak cerita betul kerana nak selamatkan diri. Takut orang kata, orang belasah kita, orang penjarakan kita. Kita pun benda tu kita tahu benda tu salah, kita diam. Jadi Imam Ahmad kata, bilalah nak kebenaran akan terbukti. Sebab orang yang reti dia tak beritahu. Sebab itu sebahagian daripada orang yang tahu, dia tak berani nak beritahu. Takut menerima cabaran dan juga tekanan. Walaupun dia mengaji akidah sahih, dia mengaji akidah salaf, tak berani nak cerita dengan orang. Dia belajar 4 mazhab, sepatutnya dia cerita kepada masyarakat ni secara terbuka untuk memudahkan masyarakat beramal dengan ajaran agama. Dia tak berani beritahu. Ada di kalangan beberapa individu yang belajar sunnah ini. Oh, masa dia duduk luar negara, sembang sunnah saja. Saya pun pernah bertemu dengan individu ini. Dia balik Malaysia, dia rasa tak boleh cari makan dengan sunnah ni. Dia rasa dia sentiasa diteropong oleh orang. Diteropong, diperhatikan oleh orang. Nak mengajar pun jadi susah. Dia nak bermasyarakat jadi susah. Akhirnya dia lari masuk dalam kumpulan tu. Dia pakai serban besar, tak ridak dah ni. Abang Wan pun kenal ni. Kami jumpa di Madinah. Saya masih teringat muka gambar dia. Memang bagus, Alhamdulillah dia faham. Saya yakin sekarang ni pun dia faham. Tetapi dia tak boleh nak menyesuaikan diri dia dengan cara pegangan dia. Dia takut. Akhirnya dia lari jauh sungguh. Dia tibai pula bawa sunnah. Bukan sahaja dia tidak membawa sunnah, dia tibai pula bawa sunnah. Dia takut menerima cabaran. Jadi Imam Ahmad kata, bila kebenaran akan terserelah, kalau orang yang reti kamu diam. Kerana takut tekanan. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab. Ciri ataupun sifat orang yang menyampaikan risalah Allah, agama Allah Ta'ala ini, dia tidak takut kepada sesiapa melainkan Allah. Kalau ada prinsip itu, pendirian itu, pegangan itu, akidah itu, baru boleh sebar sunnah. Kalau tidak, tak boleh. Kalau tak ada pendirian, takut hanya kepada Allah, duk takut makhluk, takut bayang-bayang, takut andaian orang, sampai kiamat pun kita tak boleh bawa sunnah. Kita terdedah dengan beberapa kesulitan. Bila kita, macam saya sendiri dengan sahabat kan,
Kadang-kadang pergi satu tempat, Ustaz Amri ni duduk jauh pada saya, nak tengok reaksi orang. Oh, Ustaz Wahabi ni. Pergi Kenduri Kenara pun duduk dengar. Oi, dia ni hak duduk memecah belahkan masyarakat. Dia pegang satu pegangan yang berbeza masyarakat, orang duk sebut. Tapi kita dengar, kita tak tahu. Itulah perjuangan. Sampai anak isteri kita pun terkesan. Ni isteri Maulana Wahabi ni. Ini anak Maulana Wahabi ni. Tapi kalau tak nekat, macam mana ilmu Islam itu akan berkembang? Ilmu sunnah itu akan berkembang? Tak akan berkembang. Dan yang terakhir, sari dua ni banyak sangat. Individu-individu yang baru mengaji beberapa tahun, boleh ceramah sikit sebanyak, pakai serban, tasbih tak tengkuk semua, diangkat menjadi tok guru. Tak lama lagi dia akan naik satu darjat martabat, naik jadi ulama. Jadi dia boleh mengeluarkan fatwa macam-macam. Jadi kita yang ada sedikit kesedaran dan kefahaman ni, kita kena cantas. Cantas ni maksudnya bukan nak berperang, bukan nak bergaduh dengan orang. Kita kena cantas dia punya pemikiran. Adapun kalau individu ni jumpa dengan kita, kita baik, kita meraihkan dia. Sebab itu kita selalu buat tawaran diskusi, muzakarah, berbincang. Fakta yang kamu sebut tu ambil, maklumat yang kamu sebut tu ambil di mana? Sebagaimana yang saya bacakan sebahagian tadi. Haduk kata puak ni menganggap Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Siapa sebut? Tuhan ni ada mulut, siapa sebut? Kita nak ajak berbincang. Ada pihak kata tengok sikit-sikit nak ajak berdebat. Nak glamour lah tu. Nak masyhur lah tu. Tenggelam kata-kata dia yang fitnah orang, kutuk orang, maki orang, melaknat orang ni. Kata tuan tengok dalam YouTube tu macam-macam. Maki orang, kutuk orang, laknat orang, kata macam-macam. Kita nak ajak dia diskusi secara ilmiah, secara harmoni, supaya kamu pertahankan hujah kamu yang kamu kutuk orang tu macam mana, betul ke tidak, supaya orang tengok. Oh, nak ajak debat. Tengok riak tak kebur. Ada ilmu sikit bapak ni, tapi riak bukan main. Tengok macam tok-tok guru kita tawaduk. Hak kamu hentam orang tu. Tengok tok guru kita akhlak yang mulia. Hak kamu maki orang tu. Hak tu hilang. Ada pula individu yang tampil kita kena pertahan tok guru kita ni. Sebab apa? Dia bawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Adakah ahli sunnah wal jamaah boleh maki orang ketika berceramah? Kita nak ajaklah berzakarah, berbincang. Bukan nak berbalah. Tapi anak murid ni main demo ni suka cari pasal dengan orang. Yang cari pasal sebenarnya siapa? Orang yang tak bertanggung jawab lah, sebar maklumat-maklumat falsu. Lepas tu dia kutuk orang, dia fitnah orang, dia kata orang mengatakan Allah Ta'ala sama dengan baharu. Bila kita nak jawab balik, kita lah jadi yang dituduh sebagai orang yang memecah belahkan masyarakat. Tak habis-habis puak-puak ni nak ajak orang berdebat, nak tunjuk hebat. Padahalnya angkara ni siapa yang bawa? Mereka, tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis yang kita bacakan tadi, orang yang menyebarkan sunnah Nabi ni, dia akan berterusan. Sebab tu di dalam hadis yang lain dia kata apa? La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada satu kumpulan, Nabi kata, yang daripada kalangan umat aku ini yang menyebarkan kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak dapat memudaratkan mereka, orang-orang yang khilaf dengan mereka, orang yang lawan mereka, mereka tidak ada apa-apa mudarat, kerana yang memberi mudarat dan manfaat adalah Allah, sehingga datangnya hari kiamat. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Semoga jaminan yang Nabi sebut, individu itu akan ada daripada kalangan umat aku ini, individu yang menyebarkan kebenaran, tidak mudarat, tidak akan tumbang kalah dengan orang-orang yang khilaf dengan mereka. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua ini termasuk di dalam individu-individu yang dijamin oleh Nabi, yang diberi gambaran oleh Nabi yang membawa sunnah, tidak akan menjadi mudarat orang yang khilaf dengan kita. Sebab itu janjian daripada Nabi, dan golongan ini akan berterusan sehingga kiamat. Semoga penyebaran sunnah ini berkembang seluruh Malaysia, dan kita termasuk individu, semoga kita termasuk dalam individu-individu itu menyebarkan sunnah Nabi walaupun berhadapan dengan sedikit ujian dan juga cabaran. InsyaAllah. Jadi saya rasa itulah sedikit mukadimah, lebih kurang sejam, sebelum kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.